Santai Tengah Hari Bernama Radio. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda, bersama-sama saya Ziana Nasir. Peneraju anda, tibanya masa untuk kita teruskan dengan Kartini. Dan Kartini hari ini kita nak bincangkan tentang derita buasir. Kita bersama-sama Puan Lachmi Jagannathan atau lebih mesra disapa sebagai Puan Johi yang merupakan pemilik Pusat Rawatan Buasir Uswidak, iaitu Pusat Rawatan Alternatif. Ada bersama-sama ketika ini ya bersama Ziana. Hello, hai Puan. Hai, selamat pagi. Ya, selamat pagi Puan. Baik, kita tahu ya buasir ini merupakan masalah kesihatan di mana salur darah membesar, kemudiannya membengkak pada bahagian bawah rektum dan dubur itu sendiri. Dan buasir ini terbahagi kepada dua. Ada buasir luar dan ada yang dalam. Sehingga kini ramai juga Puan yang menderita akibat malu untuk dapat kerawatan, mereka malu untuk pergi jumpa doktor dan sebagainya. Jadi sebagai permulaannya, elok rasanya kalau Puan Johi kongsikan terlebih dahulu apa agaknya faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah buasir ini. Buasir ada banyak jenis. Ada yang buasir dalam, luar, pertengahan. Ada yang pendarahan yang terlalu banyak. Lepas tu ada yang berlendir, bernanah. Depends macam mana. Bukan semua buasir yang sama. Ada yang berlainan. Okey, sembelit yang menyebabkan buasir. Kebanyakannya ramai tak faham sembelit yang menyebabkan buasir. Kadang-kadang terlalu lama duduk satu tempat pun boleh jadi. Guna telefon bimbit yang terlalu lama dalam tandas akan menjadikan. Berat badan satulah. Lepas tu kehamilan. Ada buasir dalam dan buasir luar. Okey, jadi apa bezanya? Okey, buasir dalam terjadi di bahagian dalam saluran dubur, rektum, dan kebengkakan di dalam. Dan kita tidak boleh lihat. Tapi buasir luar berada di bahagian dubur, kadang-kadang gatal, sakit, denyut, pedih, benjolan dah keluar dah. Dan kita boleh sentuh dan boleh nampak di bahagian tu ada. Okey, kenapa berlakunya buasir dalam dan luar? Sebab ya dari segi faktornya sama kan, faktor penyumbang? Tak, berlainan. Lain? Buasir dalam susah nak sembuh. Buasir luar cepat boleh sembuh. Oh, okey. Baiklah, dalam masa yang sama juga pastinya setiap penyakit ataupun kondisi itu sendiri ada peringkat-peringkat, fasa-fasa tertentu. Kalau untuk buasir ni, peringkat-peringkatnya bagaimana? Ada banyak jenis. Ada 4 mereka katalah, tapi lebih daripada pun ada juga. Okey, tahap 1 berdarah sahaja tetapi tidak terkeluar benjolan. Tahap 2 buasir dah keluar, boleh masuk dengan sendiri sama ada berdarah atau tidak. Tahap 3 buasir terkeluar. Boleh perlu ditolak dengan jari sama ada berdarah atau tidak. Tahap 4 buasir dah keluar tapi tidak boleh dimasukkan semula sama ada bernanah, berdarah, berlendir. Banyak ni lah kotor-kotoran dah terlalu tinggi di dalam usus. Pasal tu buasir dah kena. Okey, kalau dinyatakan peringkat-peringkat ini ataupun stage ini, pada peringkat mana yang sukar untuk dirawat sebenarnya? Tahap 4. Mereka tak boleh duduk, tak boleh bangun. Jadi mereka memerlukan pembedahan atau bagaimana? Okey, orang yang datang sini tak perlu pembedahan. Makan ubat, pantang, cepat sembuh. Tu je. Kena pantang. Itu yang perlu penting. Baiklah, bagi anda yang ada masalah ataupun menderita buasir ni ataupun ada pengalaman dan sebagainya, nak kongsi dengan kami boleh ya. Anda boleh telefon kami 0326927939. Saya nak ulang 0326927939. Kita bersama-sama Puan Johi ketika ini yang merupakan pemilik Pusat Rawatan Buasir Uswidak, iaitu Pusat Rawatan Alternatif. Okey, saya nak Puan cuba perincikan dari segi punca berlakunya buasir ni. Kadang-kadang keturunan. Oh, okey. Ada 2 tahun pun ada penyakit ni tau. Macam baby. Genetik satulah. Lepas tu terlalu makan pedas. Makanan tak seimbang. Kekurangan serat di dalam badan. Lagi satu, stres. Kalau terlalu stres, kita tak minum mencukupi air semua, pemakanan pun tak cukup, kita dapat buasir. Lepas tu yang paling penting, sarapan. Sarapan kita skip, mesti ada buasir. Kebanyakannya orang yang datang sana, kebanyakannya tak makan sarapan. Lepas tu mesti ada buasir. Oh, okey. Ada hubung kait juga dari segi pemakanan kita. Tak boleh makan pedas sangat. Sarapan memang kena ambil, tak boleh nak skip. Sarapan yang paling penting. Okey. Adakah bila telah pun mendapatkan rawatan, dah makan ubat, boleh berulang kembali buasir ni?
Boleh terjadi? Ada orang lah macam 10 tahun ada. Ada yang kembali. Mereka mungkin kekurangan air di dalam badan. Lepas tu mereka suka minum minuman yang gas-gas, kekurangan serat. Badan kadang-kadang terlalu bahang pun boleh dapat buasi. Okey, bagaimana dengan mereka yang bekerja macam menggunakan kudrat, menggunakan tenaga sebab mereka terpaksa angkat barang-barang yang berat? Adakah itu juga menyumbang sebenarnya? Itu salah satu. Ada yang pesakit macam tu pun ramai yang kena buasi. Kenapa? Pasal ambil barang-barang berat kan, mereka kena juga. Okey. Dari segi faktor pemakanan, kita cerita lebih lagi Puan Johi yang turut menjadi penyumbang kepada buasi ni. Baik untuk makan ni kan, labu air, petola, kismis paling baik sekali. Kismis, bendi, carrot juice menahan kesakitan. Kalau ada orang buasi makan macam ni banyak, kesakitan akan kurang. Kebanyakannya pesakit makan macam tu je, banyaklah. Lepas tu bendi, pisang raja, jantung pisang, buah tin, sangat baik. Apa-apa jenis buah-buahan ada banyak biji-bijian dalam tu, sangat baik untuk badan. Okey, kalau makanan yang tidak digalakkan bagi mereka yang ada buasi, apa dia? Lembu. Okey. Dengan ayam yang paling teruk sekali. Daging terlalu lembu panas. Dan daging ayam itu cuba elakkan bagi mereka yang ada masalah buasi. Lepas tu fast food lah. Yang fast food memang tak baik untuk badan. Baik, faham. Untuk wanita mengandung dan melahirkan anak, jus beetroot sangat baik untuk buasi. Okey. Jus beetroot sangat baik untuk buasi. Lepas tu lepas kita dah minum, dalam tu usus ada banyak kotor-kotoran, dia akan mengkikiskan kotor-kotoran dari dalam tu. Sangat baik. Beetroot juice. Ya, tapi kita yang warna macam merah-merah, nak macam warna purple sedikit tu ya. Dragon fruit pun baik untuk buasi. Okey, baik-baik. Okey, kebiasaannya siapa yang sering kali yang datang ke pusat rawatan itu sendiri yang mengalami masalah buasi? Biasanya lelaki ke wanita ke atau sama saja? Sama. Dari segi peringkat usia? Umur? 35 hingga 40-an ramai. Okey. Untuk wanita yang mengandung dan melahirkan anak secara normal, lebih cenderung untuk dapat buasi ya. Bagaimana cara alternatif untuk mereka kurangkan gejala dan juga kurangkan kesakitan tu? Okey, mereka makanan penting sangat. Macam itu tak, kacang hijau semua sangat baik untuk badan. Daripada roti-roti yang kita makan memang tak elok. Lepas tu itu tak, masa mengandung badan kita macam bahang. Lebih baik mandi minyak. Dalam pusat rawatan kita ni ada jual yang minyak tu lah. You boleh beli, you boleh mandikan. Lepas mandi you boleh tahu macam mana kebahangan dari badan kita keluar. Lepas tu suhu badan akan macam sejuk, macam tu lah. Lepas tu orang yang buat mengandung tu, letak minyak di dalam bahagian pusat tu sangat baik. Ada minyak je lah. You boleh sapukan di tempat pusat tu, sangat baik. Ada minyak khas lah kalau dapatkan rawatan di pusat rawatan buasi Sidak ini sendiri. Baik, tadi kita dah sentuh yang masalah buasi ni boleh berulang, cuma ambil masa sedikit lah ya, Puan, 10 tahun ke ataupun mungkin lebih awal juga, bergantung kepada apa yang mereka lakukan, aktiviti mereka, lifestyle mereka juga. Cuma di sini kita nak fokuskan pusat rawatan buasi Sidak ni. Kita faham ini merupakan pusat rawatan alternatif untuk buasi. Ceritalah lebih lagi sebab mungkin ramai yang tak berapa tahu, mereka nak tahu mungkin mereka nak dapatkan rawatan daripada pusat rawatan ini. Kalau boleh suruh telefon ke, kalau boleh datang ke klinik je lah. Klinik dia di Sentul Jalan Ipoh Road sekarang. Okey, apa yang disediakan perkhidmatan di situ? Apa yang dilakukan? Okey, masa mereka datang, mereka semua macam bukan berjalan datang, atau macam merangka je mereka datang. Pasal apa? Kesakitan terlalu tinggi. Lepas datang kita bagi sikit ubat, mereka makan. Lepas tu mereka kata selesa tempat tu. Lepas tu dia boleh duduk lah. Lepas tu ambil ubat, kena makan, kena pantang. Lepas tu ubat untuk bukan makan saja tau, kena sapu pada tempat tu. Lepas tu pasti kena mandi dengan minyak tu. Dia rasa haba tu keluarkan daripada tu, dia lega lah lepas makan ubat ni. Maknanya macam yang minyak apa kata tu kena titis ke dalam air lah. Tak. Bukan. Mana minyak terus pakai dekat embun ni. Dekat ubun. Ubun tu. Lepas tu you boleh rasa keadaan buasi pun akan turun. Lepas tu sapu minyak dekat pusat tu, lagi mereka kata buasi dah kecut dah. Ramai yang kata macam tu sekarang.
Okey, Macam orang mengandung kita tak bagi banyak ubat semua, tak adalah. Makan macam semua macam apa? Sapu sajalah. Sapu, krim sapu. Krim sapu very good lah mereka kata. Orang buasir mengandung mereka ambil krim sapu sajalah. Mereka kata banyak kesakitan semua tak ada. Ramai tak yang datang ke pusat rawatan yang mendapatkan khidmat nasihat dan juga rawatan buasir ni sebenarnya? Jadi kebanyakannya Melayu je lah ramai. Yang datang sini makan ubat, mereka selesai dia punya masalah buasir lah, tak perlu operate semualah. Dah berapa lama pusat ni sebenarnya beroperasi? 25 tahun. 25 tahun dah. Cukup lama ya sebenarnya. Baiklah, dalam masa yang sama juga untuk mereka nak dapatkan konsultasi, nak dapatkan rawatan, bagaimana cara untuk mereka nak berhubung kalau mereka tak nak datang terus? Kadang-kadang kan kita faham puan, mereka malu bila mengalami buasir, mereka malu tak nak terus datang, nak tanya dulu, nak telefon ke apa. Boleh mereka boleh call saya. Bagi nombor ya. 016 22 384 32 Puan Johi. Okey, biasanya dari segi waktu operasi bermula pukul berapa hingga pukul berapa? Hari apa tutup, nak tahu juga. Hari Ahad tutup, pagi pukul 9 sampai pukul 5 dekat klinik lah. Saya pasti Puan Johi sendiri dah begitu lama ya dalam melihat dalam bidang ini. Apa antara perkara-perkara ataupun pengalaman Puan Johi sendiri bila bersama dengan mereka yang datang untuk mendapatkan rawatan? Apa yang mereka tak tahu sebenarnya tentang buasir ni? Apa masalah yang mereka hadapi? Ramai juga yang tak tahu, kita hanya dengar ada buasir, okey faham, buasir itu saja. Kadang-kadang mereka ingat yang keluar tu yang mereka katakan sikit je. Mereka kadang-kadang antara gambar semualah. Mereka katakan sikit-sikit, tapi padahal dalam tu dah bengkak. Mereka tak perasaan. Tak perasan. Lepas tu yang kalau dah buasir sikit-sikit sembelit, kalau ada memang biar datang makan ubat, selesaikan sembelit dulu. Jangan tunggu-tunggu sampai itu tak. Orang yang datang sini mereka kata lepas makan ubat ni macam bernanah, tumpah begitu dari tempat tu. Lagi bau tu mereka kata macam tak boleh tahan. Bukan untuk buasir saja tau. Kalau ada buasir mesti ada fistula, fissure, semua macam adik-beradik juga. Penyakit ni, buasir ni. Fistula lagi merana. Fistula tu bagaimana keadaannya? Fistula akan bercabang-bercabang. Lepas tu dari tempat dekat bahagian belakang tu, dari sana keluar nanah dengan lendir je, tak henti-henti. Mereka ramai yang pesakit pakai pad, pampers macam tu. Biasanya untuk merawat buasir ni, tempoh masa yang membolehkan sembuh tu, jangka masanya berapa lama? Ada yang 2 minggu dah sembuh, ada yang sebulan. Depends macam mana keadaan buasir. Kalau kita tua ambil masa sikit nak sembuhkan. Kalau muda cepat sembuh. Tu je. Kalau 20-an semua 2 minggu mereka buasir mereka akan sembuh cepat. Okey, bagi anda yang nak telefon kami, nak bertanyakan soalan berkaitan dengan buasir ataupun ada pengalaman, boleh hubungi kami ya, 03269279. Sebab saya nampak klip-klip tadi panggilannya, ada panggilan tadi. Boleh telefon, cuba lagi sekali, okey, 0326927939. Kita bersama-sama Puan Lachmi Jagannathan atau lebih mesra disapa sebagai Puan Johi yang merupakan pemilik pusat rawatan buasir Sidak. Jangan malu-malu ya sekiranya anda menghadapi situasi ini, kerana anda memerlukan rawatan supaya anda dapat hidup dengan selesa. Okey, apa antara kesukaran lain yang dihadapi oleh mereka yang ada buasir ni, Puan? Apa yang sukarnya bila mereka ada buasir? Sukar untuk duduk, lagi apa lagi biasanya? Jalan pun mereka tak boleh. Oh, okey Puan, kita ada pemanggil sekarang ini. Kita ada Encik Zulfa ketika ini. Hello. Hello, doktor. Nak tanya pasal buasir ni. Ya. Isteri saya ni buasir masa mengandung anak nombor 4. Memang besar lah dia punya keluar. Tapi mengandung tak boleh operate, tak boleh apa lah. Selepas dia bersalin, dia kecut balik lah. Tapi kita orang pakai minyak bubut dan sapu. Sebab doktor dah taruh net, dia tolakkan masuk ke dalam. Dia keluar je balik macam bulat. Dia keluar balik macam kita tengok lembu buang air besar. Kan dia keluar macam tu kan. Lepas tu pula sekarang ni memang badan dia terlalu panas. Dia sekali-sekali keluar. Tapi dia buang air besar seminggu sekali, kadang-kadang 2 kali. Dia kena minum
I makan tablet untuk nak berak. Sekarang yang keluar tu sebesar berapa ya? Yang keluar ibu jari ke jari kelingking ke? Ibu jari lah dia keluar. Setiap kali nak buang air besar memang keluar lah. Dah lama dah. Sekarang anak saya tu dah umur 16 tahun. 16 tahun dah dia dah keluar buasi ni. Okey, kalau you datang sini dekat saya punya klinik, kita bagi perubatan, you makan, lepas tu yang benjolan tu akan kecut. Doktor punya klinik Jalan Ipoh dekat Batu berapa tu? Jalan Ipoh Road. Saya nanti saya bagi phone number, you share, saya akan share saya location. Sudah dapat dah nombor phone doktor ni tadi. Nanti you call me, saya akan bagi share location untuk you. Okey. Lepas tu suruh isteri you sekarang sakit tak pada tempat tu? Denyut semua? Sekarang ni badan dia daripada kurus dah membesar. Daripada 52 kilo sekarang dah dekat 58 ke 60 macam tu lah. Pasal apa? Dia punya pembuangan tak elok. Dah sumbat lah di bahagian tu. Tak elok. Kena standby dia pembuangan. Dia anak saya dengan sepupu-sepupu dia sebelah perempuan, semua pembuangan nak kena minum teh, ada teh herba atau makan ubat tablet untuk nak buang air besar. Actually macam tu tak baik tau. Usus kita mesti kena buat dia punya kerja sendiri. Macam kita tambah-tambah semua tak baik. Buang air besar satu hari 2 kali. Dia cakap you senang lah, you apa. Saya tak makan semua. Okey, tak masalah ada. Okey, Cik Zulfa dengar penerangan daripada Puan Johi ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa memang perlu Cik Zulfa ni perlu bawa isterinya untuk jumpa dengan Puan Johi untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan rawatan, sebab dari segi kondisinya agak dah teruk kan, dah agak lama sebenarnya. Lagi dia pun sembelit berapa hari sekali dia pergi toilet. Okey, mungkin ada yang baru saja dengan kita. Bagaimana cara sekali lagi ulang nombornya dan lokasi pusat rawatan ni supaya mereka yang ada masalah yang sama, masalah buasir, boleh mereka rujuk untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, Puan. Saya Puan Johi dari Pusat Rawatan Buasir Sidak. Okey, phone number saya 016 2238 32. Kliniknya dekat Jalan Ipoh Road. Jadi apa untuk kata akhir, apa pesanan Puan Johi kepada semua yang sedang mendengar ketika ini supaya mereka ni sentiasa beringat dan terus dapatkan rawatan seandainya ada tanda-tanda yang mereka mengalami masalah buasir? Kalau ada sembelit, you orang boleh makan sikit je ubat you, macam pagi, tengah hari, petang. Makan ubat tu dia mensempurnakan dia punya pembuangan, bukan untuk buasir saja tau. Kalau sembelit dah start, kencing pun tak lawas. Semua yang pesakit datang kencing memang tak lawas kalau ada buasir. So kencing pun akan lawas. Okey, banyak lagi sebenarnya informasi anda akan dapat sekiranya anda bersama-sama kami akan bawakan informasi untuk anda berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya melalui program Kartini. Terima kasih banyak-banyak Puan Johi kerana bersama-sama kami berkongsi cerita dan juga panduan juga rawatan yang boleh anda lakukan untuk mereka yang menderita buasir. Sekian dulu untuk Kartini. Kita jumpa lagi hanya di Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Kundasang FM